Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama lagi dengan Cikgu Najiha dalam kelas Bahasa Melayu kita pada hari ini. Okey, untuk yang tidak dapat bersama dengan Cikgu di Google Meet tadi, okey, insya-Allah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di unit 17 dengan tajuknya ialah teknologi dan kita. Okey. Baiklah murid-murid, boleh rujuk buku teks muka surat 103. Okey. Dengan tajuknya ialah teknologi dan kita. Okey, apa maksud teknologi tu? Pernah dengar tak maksud dia? Okey, maksud teknologi ialah aktiviti ataupun kajian yang menggunakan pengetahuan sains. Dan daripada kajian tu, dia akan bina sebuah peralatan ataupun satu-satu peralatan yang memudahkan kehidupan seharian kita. Okey, contohnya yang pertama, kita tengok contoh ni ialah kamus elektronik. Okey, ini ialah kamus. Bentuk dia lebih kurang macam computer reader ataupun laptop. Baik. Okey, kamus ni kalau zaman dulu, okey, kalau sebelum ni, okey, cikgu atau zaman cikgu akan gunakan kamus dalam bentuk buku macam ni. Okey, tetapi dengan teknologi yang ada, teknologi ni berubah, okey, dan kamus ni menjadi kamus elektronik macam ni. Jadi lebih senanglah kita untuk menggunakan kamus. Okey, apa kegunaan kamus ni? Okey, apa kegunaan kamus elektronik? Okey, jom kita baca sama-sama. Okey, yang pertama ialah sebutan perkataan tepat. Yang kedua, pantas mencari makna perkataan. Yang ketiga, makna perkataan dalam pelbagai bahasa. Dan yang keempat, mempunyai ayat-ayat contoh. Okey, jadi apabila kita menggunakan kamus elektronik ni, okey, sebutan perkataan tepat. Maksudnya bila kita cari sesuatu perkataan tu, okey, contoh kita cari perkataan kamus, ejaan kamus. Okey, kita tulis kat sini K-A-M-U-S. Okey, lepas tu kita boleh kamus elektronik ini boleh berbunyi. Kita boleh dengar macam mana dia sebut perkataan kamus tu dengan betul. Okey, yang kedua, pantas mencari makna perkataan. Okey, kita tekan-tekan je terus dapat maksud dia. Bukan macam buku ni. Okay, kalau bentuk buku ni kita kena cari satu persatu. Satu helai, dua helai. Okay, muka surat ni tak ada, muka surat sebelah pula ada ke tidak. Macam tu. Okay. Yang ketiga, makna perkataan dalam pelbagai bahasa. Okay, kamu nak cari perkataan dalam bahasa apa? Bahasa Inggeris ke? Bahasa Cina ke? Bahasa Korea ke? Bahasa Tamil ke? Boleh. Semua ada. Okay. Dan yang keempat, mempunyai ayat-ayat contoh. Macam mana kita nak buat ayat menggunakan perkataan yang kita cari tu. Semua ada dalam kamus elektronik ni. Okey, keistimewaan kamus ni, okey, ditunjuk kat sini. Okey, yang pertama, dia menggunakan kuasa bateri. Okey. Dia gunakan bateri. Kemudian tahan lasak. Maksudnya tahan lasak ni kalau jatuh ke, tiba-tiba awak tersepak ke, dia tak rosak, tak mudah rosak. Yang ketiga, ringan. Bila ringan, kita mudahlah bawa ke mana-mana. Nak bawa ke sekolah ke, nak bawa ke rumah kawan ke, semua boleh. Okey, yang keempat, mesra pengguna. Mesra pengguna ni maksudnya mudah untuk digunakan. Okey, kita mudah je untuk guna. Dan yang terakhir ialah capaian pantas. Capaian pantas, capaian ni maksudnya bila kita cari, senang je nak dapat perkataan yang kita cari tu. Okey. Jadi ni kawan kita tengah berbual ni. Wah, kamu sudah ada kamus elektronik. Boleh ceritakan kelebihan kamus ini? Macam mana nak cerita? Okey, kita boleh ceritakan berdasarkan maklumat-maklumat yang diberikan ini. Okey. Okey, jadi jom kita tolong macam mana nak jawab. Okey. Macam mana nak jawab ni? Okey, kamus elektronik ini, okey, apa? Sebutannya, sebutan perkataan tepat, pantas mencari makna perkataan,
makna perkataan dalam pelbagai bahasa dan mempunyai ayat-ayat contoh. Kemudian kawan kita soalan lagi. Okey, apa nak bagi tahu apa ni? Selain itu, kelebihan kamus elektronik ini ialah menggunakan kuasa bateri, tahan lasak, ringan, mesra pengguna dan capaian pantas. Okey, ni adalah maklumat berkaitan dengan kamus elektronik. Okey, sekarang boleh rujuk buku teks muka surat 104 dan 105. Okey, kat sini ada rumah. Okey, rumah siapa ni? Okey, rumah 2 tingkat dan ada 4 jenis peralatan yang berteknologi. Jadi peralatan ini berada di rumah dan ia memudahkan kerja-kerja kita di rumah. Okey, kita lihat dulu peralatan yang pertama iaitu pembersih vacuum. Okey, ini ialah pembersih vacuum. Okey, jom kita baca sama-sama. Hai, aku pembersih vacuum. Aku sangat berguna kepada manusia. Aku dapat menyeduk habuk dan sampah. Aku dapat membersihkan lantai dan silin rumah. Aku kuat kerana aku menggunakan tenaga elektrik. Manusia sangat sayang akan aku. Okey. Ini ialah pembersih vacuum. Okey, apa kegunaan pembersih vacuum ni? Apa dia? Okey, kita boleh lihat dekat perenggan yang kedua ni. Aku dapat menyeduk habuk dan sampah. Okey, jadi kegunaan pembersih vacuum ni ialah untuk menyeduk habuk dan juga sampah. Selain itu, pembersih vacuum ni juga dapat membersihkan lantai dan silin rumah. Okey, seterusnya ialah, okey, kita turun kat bawah. Okey, turun bawah rumah ni. Okey, kawasan ni ini ialah mesin basuh. Okey, siapa ada mesin basuh macam ni kat rumah? Wah, hebatnya kamu. Aku pula mesin basuh. Aku kuat bekerja. Aku menggunakan kuasa elektrik. Aku dapat membasuh pakaian dengan cepat. Aku juga dapat mengeringkan pakaian. Aku berasa bangga kerana dapat meringankan kerja manusia. Okey, jadi kegunaan mesin basuh ialah dapat membasuh pakaian dengan cepat dan juga dapat mengeringkan pakaian. Okey, tanpa mesin basuh, kita kena basuh dengan tangan. Kena basuh baju dengan tangan sendiri. Okey, bila tak ada mesin basuh ni, jadi kita kena guna banyak masa lah. Okey, untuk membasuh baju. Jadi, dengan adanya mesin basuh, kita dapat membasuh pakaian dengan cepat. Itulah keistimewaan mesin basuh. Okey, seterusnya. Okey, apa dia ni? Okey, seterusnya di tingkat 2 ada setrika elektrik. Aku setrika elektrik. Badan aku panas dengan kuasa elektrik. Aku dapat menggosok pakaian dengan cepat. Aku mampu menggosok banyak pakaian setiap hari. Aku sangat membantu manusia. Tanpa aku, kerja menggosok menjadi sukar. Gunalah aku. Okey, jadi setrika ni digunakan untuk menggosok pakaian dengan cepat. Jadi, dengan adanya setrika ini, kita bolehlah menggosok pakaian kita dengan cepat setiap hari. Jadi, setrika ni memudahkan kerja kita. Okey, kerja-kerja ibu kita. Okey. Dan yang apa ni? Ini barang ni berada di dapur. Siapa kenal? Cuba teka nama dia apa? Betul, nama dia ialah pengisar elektrik. Aku juga penting seperti kamu. Nama aku pengisar elektrik. Aku dapat melumatkan cili dan bawang dengan cepat. Aku juga dapat membuat jus buah-buahan. Aku memudahkan manusia menyediakan makanan dan minuman. Aku bekerja dengan pantasnya. Manusia sentiasa memerlukan aku. Okey, jadi ini kegunaan pengisar elektrik ialah melumatkan cili dan bawang dengan
cepat. Okey, selain itu kita juga dapat membuat jus menggunakan pengisar elektrik ni. Jadi pengisar elektrik ni sangat berguna di dapur. Okey, jadi itu adalah antara contoh barangan elektrik. Okey, jadi untuk aktiviti hari ini, apa yang kamu perlu buat ialah cari satu barang elektrik atau barang yang berteknologi, okay, tak kisahlah apa-apa, di dalam rumah kamu. Kemudian, sebutkan nama apakah barang tersebut dan kegunaannya. Okey, boleh hantar melalui voice chat ataupun melalui voice note ataupun video. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.